Hai, saya Siti Syafia binti Muhammad Adnan di 2022210533 daripada SMP Kementerian Teknologi. Pada hari ini, saya akan membentangkan pengucapan awam melalui sumber yang telah saya pilih. Melalui gambar tersebut, ini merupakan jurnal dalam talian yang telah saya pilih. Saya telah memilih salah satu jurnal di dalam talian, di mana nama penulis ialah Ibrahim Masjid Muhammad Kamil dan Maliati Muhammad. Jenis sumber bahan adalah jurnal dalam talian. Tahun penerbitannya adalah pada 31 Oktober 2020. Tajuk yang saya pilih ialah Cabaran Pemarkasaan Bahasa Melayu dalam Usaha Mencapai Negara Bangsa di Malaysia. Okey, pertama sekali pengenalan. Malaysia adalah sebuah negara yang menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha untuk mencapai integrasi antara kaum yang berbilang etnik dan suku kaum. Seperti yang kita sedia maklum, kerajaan telah mengambil beberapa langkah untuk memperkasakan bahasa Melayu dan memastikan bahasa ini menjadi alat utama dalam membentuk identiti masyarakat Malaysia. Namun begitu, terdapat beberapa cabaran menghalang usaha memartabatkan bahasa Melayu ini. Mari kita mengupas lebih lanjut mengenai masalah ini. Guys, sebelum kita mengupas lebih lanjut, kita hendaklah mengetahui apakah objektif kajian daripada artikel yang telah saya pilih. Pertama sekali adalah menjelaskan sejarah negara bangsa di Malaysia. Kedua, menerangkan pemarkasaan bahasa Melayu. Akhir sekali, menjelaskan cabaran dalam mencapai negara bangsa. Hai! Metodologi kajian bagi artikel ini ialah kajian ini bersikap kualitatif, iaitu secara analisis dokumen dan artikel, di mana ia berpandukan gambar raja aliran perfect seperti item for systematic review meta-analysis yang lebih diringkaskan sebagai PRISMA. Okey, apakah ini PRISMA? PRISMA merupakan salah satu kaedah di mana ia mempunyai turutan langkah satu langkah daripada langkah yang lain, iaitu pertama, pengenalpastian, kedua, penyaringan, ketiga, peringkap kelayakan dan akhir sekali, peringkap kemasukan artikel. Hai, cabaran dalam mencapai negara bangsa. Yang pertama, kurang penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Seperti yang kita dapat lihat pada masyarakat kini, pertuturan dalam bahasa Melayu sangat kurang memberangsangkan. Dapatlah kita melihat bahawa penggunaan bahasa Melayu kaum Cina dan India juga tidak sangat baik. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik kerana ia melambangkan identiti negara dalam individu tersebut. Namun begitu, perkara ini berlaku juga jika kita lihat di segelintir pemimpin kita, terutamanya ahli-ahli politik yang tidak begitu mahir juga dalam berbahasa Melayu. Malahan bukan kaum Cina dan India sahaja yang tidak mahir. Kaum Melayu sendiri pun tidak mahir. Isi kedua, penggunaan bahasa Melayu yang salah ini merujuk kepada penggunaan bahasa rojak atau lebih senang kita katakan ialah perkataan yang diringkaskan kerana menjadi alasan perkataan itu terlalu panjang. Hal ini akan menjadi cabaran besar untuk memarkasahkan bahasa Melayu. Isi yang terakhir adalah dasar penggunaan bahasa dalam sistem pendidikan negara, di mana penggunaan bahasa dalam sistem pendidikan negara tidak begitu konsisten. Seperti yang kita sedia maklum, dapatlah kita lihat bahawa kerajaan mengumumkan bahawa penggunaan bahasa Inggeris dalam sains dan maths perlu dilakukan. Hal ini akan menjadi cabaran yang besar dalam memperkasakan bahasa Melayu kerana pihak kerajaan ingin generasi Malaysia bersaing dalam bahasa Inggeris, di mana bahasa itu menjadi bahasa pendidikan di dunia. Okey, kesimpulan kita peroleh daripada artikel ini ialah pemarkasaan bahasa Melayu sangat penting sebagai asas untuk mencapai perpaduan dan membentuk identiti negara bangsa di Malaysia. Bahasa dapat menjadi faktor pengikat yang kuat dalam menyatukan pelbagai kelompok etnik dalam sesebuah negara. Malaysia yang telah lama merdeka diharapkan dan terus
memperkasahkan bahasa Melayu untuk mencipta dan melahirkan identiti bangsa yang komprehensif. Kerjasama daripada semua pihak dapat memastikan Malaysia menjadi negara yang bersatu dengan identiti nasional yang sejajar dengan negara-negara lain. Sekian sahaja daripada saya, Siti Syafia binti Muhammad Adnan.